Tuan-tuan muslimin rahmati wa Allah, kita di masjid kita ni guna kitab Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Hak saya guna di sini adalah terbitan PTS. Syarikat tu nama dia PTS di sinilah. Kalau tuan-tuan nak dapatkan kitab, saya tak bawa, tuan-tuan beli sendiri. Cari mana-mana pasaran beli. Hak ni dia tulis 35, tak pakai lah, online pun ada, beli. Bukan apa, kadang-kadang ada benda-benda yang kita cakap tu benda yang penting, lepas tu kita pula dia ni tak tulis, lepas tu dia hilang macam tu je. Lepas tu lama-lama banyak benda hilang. Jadi kalau tuan-tuan ada peluang, cari satu kitab, ada pen satu, boleh tulis-tulis. Agak-agak lupa ke apa-apa, esok pagi boleh tengok-tengok kitab, boleh dapatkan balik maklumat tu. Kita masuk dalam bab cara tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk malam ni pada hadis yang berikutnya. Sebelum ni saya pernah beritahu dekat tuan-tuan, Nabi SAW nak tidur, Nabi akan baca doa yang ringkas. Nama dia selain daripada Allahumma bismika amutu wa ahya, dengan nama kamu wahai Allah aku tidur dan aku bangun daripada tidur. Kadang-kadang Nabi SAW akan baca doa nama dia Allahumma qini adabaka yauma taba'athu ibadaka. Ni pun kita dah baca dah. Kemudian Nabi SAW nak tidur waktu malam, Nabi akan letak kedua-dua tangan baginda, Nabi tiup di tapak tangan, kemudian Nabi baca 3 kul. Kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas. Sapu di seluruh badan. Sapu di seluruh badan sekadar kemampuan. Itu juga amalan Nabi SAW. Baik, pada malam ni kita nak tengok bagaimana hadis yang berikutnya berkaitan dengan sifat tidur baginda Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha, wa kana idza nama nafakha fa atahu Bilalun fa'adhanahu bis-salah faqama sallallahu alaihi wasallam wa lam yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sehingga berdengkur halus. Beliau selalu berdengkur ketika tidur. Apabila Bilal datang dan melakukan azan untuk bersolat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bangun daripada tidur dan mendirikan solat tanpa berwuduk terlebih dahulu. Baik, pada malam ni kita tengok sebuah hadis berkaitan dengan apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW ketika Nabi tidur di waktu malam. Pertama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bila tidur ni Nabi akan berdengkur halus. Cuma timbul di sini persoalan. Berdengkur tu bukanlah macam yang kita tahu. Berdengkur tu pelbagai jadi bunyi khokak tu sampai mengganggu orang tidur ni. Mustahil Nabi SAW ketika tidur Nabi akan mengganggu orang. Jadi maksud di sini adalah berdengkur halus kerana terlalu letih. Dengkur ni dia boleh berlaku disebabkan dua benda. Satu, kemalasan. Terlalu malas, asyik tidur, dia akan berdengkur. Satu lagi sebab orang berdengkur ni adalah sebab terlalu letih sangat. Biasa bila tuan-tuan kita letih sangat, bila buat kerja korban, pas main raya, korban yang tu 2, 3, 4, 5 ekor lembu dengan sembelihnya, dengan pegangnya, dengan lapahnya, dengan gantungnya, dengan dia nak main pukul 3, pukul 2, pukul 3 tu letih sangat.
Balik rumah tu letak kepala tu tak dan masuk bilik dah, di cushion tu bunyi dah, letih sangat. Demikian Nabi SAW tu bukanlah letih dengan urusan dunia, tapi letihnya Nabi SAW dengan urusan-urusan berkaitan dengan akhirat, dakwah dan sebagainya, menyebabkan Nabi SAW letih dan Nabi tidur. Tidur dan letih dan dengkur ni juga menunjukkan bahawa Nabi SAW itu juga adalah manusia biasa macam kita. Bukanlah Nabi malaikat, bukanlah Nabi satu makhluk yang lain, tak, manusia macam biasa. Biasa bila letih tidur, bila tidur berdengkur, berlapar, dahaga. Kesemua tu kita mengaji dalam akidah, termasuk dalam al-a'radul basyariyah, yang sifat-sifat manusia macam biasa, dan bunyi hembusan yang halus daripada mulut baginda Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis ni menunjukkan pada kita bahawa satu perkara yang agak luar biasa. Apa dia? Nabi SAW ketika Nabi tidur, Nabi bangun daripada tidur, tapi Nabi tak wudu, Nabi tak wudu, Nabi terus semayang sahaja. Padahal kita mengaji dalam fiqh kita, benda-benda yang boleh menyebabkan batal wudu ni adalah tidur. Kerana Nabi SAW sebut al-ainani bika usahi faman bika usahi wa man nama falyatawadda. Kedua mata ini adalah pengikat kepada tidur. Sesiapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudu. Kita ni tuan-tuan, bila kita tidur, kita tak tahu apa yang berlaku. Mungkin boleh jadi kentut, terutama apabila kita tidur dalam keadaan bersandar. Kalau kita sandar di dinding tapi punggung kita masih di lantai, itu tak apa. Yang bantai ni, bila kita tidur, kita terangkat macam tu atau terseluk belakang bawah tu, menyebabkan ruang di antara lantai dengan punggung kita tu masih ada di bawah, maka ruangan itu akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan batal wuduk kita. Tapi kalau kita tidur macam kita tu, bukan biasa tidur, tertidur masa Jumaat lah. Kalau habaq biasa, macam biasa sangat tidur, kita luar biasa kan tidur. Walaupun kadang-kadang bertelena juga. Masa Jumaat tu kita tidur, tapi kita tetap papan punggung tu, bahasa dulu. Papan punggung tu maksud dia apa? Ni punggung kita, dia lekat di lantai. Maksudnya bila kita tidur, kepala ada macam tu, tapi kita masih bersila. Sebab bila kita bersila macam ni, macam biasa ni, punggung kita di bawah ni, kita tak boleh kentut. Bukan nak suruh tuan-tuan kentut sekarang ni, tapi kalau kentut tak lepas. Macam tuan-tuan naik motor boleh kentut? Tak boleh. Kecuali masa kita corner boleh, sebab pungkok terangkat sikit, mak rempik dua corner tu, dia kentut je tu. Yang itu dia cakap, dia corner tu. Biasa tak boleh kentut, sebab dia tahan. Jadi apabila kita tidur, dalam mazhab kita bagi kita tidur yang tidak tetap, maknanya tidur baring. Maksudnya belakang ni punggung kita terbuka. Bila terbuka tu, dia terdedah untuk orang tu jadi kentut. Kalau duduk macam tu tak apa. Tapi special untuk Nabi SAW, apabila Nabi tidur, berlaku satu benda yang kita panggil sebagai khususiat. Khususiat tu apa Ustaz? Khususiat tu adalah keistimewaan yang Allah beri kepada Nabi SAW. Ada banyak keistimewaan yang Allah bagi kat Nabi yang tak ada dekat kita. Keistimewaan halal ke syok ada, halal ke tak apa nak syok pun ada. Apa dia halal ke syok ni? Halal ke syok ni bagi pandangan kita ni. Bagi pandangan kita, oi seronok lah, Nabi seorang dia boleh, kita tak boleh. Apa dia? Bernikah lebih daripada 4. Bernikah lebih daripada 4. Orang biasa tak boleh berkahwin lebih daripada 4. Adapun Nabi SAW itu khususiat dibenarkan. Ini sunnah yang kita tak boleh ikut.
benda yang Nabi buat, tapi hukumnya haram, kita tak boleh ikut. Dia khas ke Nabi SAW sahaja. Ada sunnah yang kita sunnah ikut, ada sunnah yang kita tak boleh ikut. Macam tadi tu lah, ada benda untuk kita sunat, untuk Nabi SAW level dia sebagai Nabi ditekankan lebih sikit. Apa dia? Antaranya solat sunat tahajud, antaranya solat sunat witir. Bagi kita itu sunat, tetapi bagi para Nabi SAW terutamanya, benda-benda tu menjadi satu kewajipan dan tuntutan sebagai memperkasakan jalan dakwah Nabi SAW. Termasuk dalam khususiat yang diberi kepada Nabi, khususiat juga adalah bila Nabi SAW demam, Nabi demam 2 kali panas daripada orang biasa. Kalau Nabi lapar 2 kali panas lapar daripada orang biasa. Kan sahabat tunjuk satu batu, Nabi SAW angkat, tunjuk kata aku ada 2 batu. Maknanya Nabi lapar lebih daripada orang lain lapar. Nabi SAW sakit lebih daripada 2 orang sakit. Sahabat kata aku pernah pegang badan Nabi yang panas macam cerek yang sedang menggelegak panas. Maknanya macam 2 orang panas tu aku seorang tanggung. Tu saya kata ada yang ke kita tu macam syok. Tapi kita kena tahu juga Nabi SAW tu adalah insan yang paling banyak diuji oleh Allah. Dalam 5 Nabi Ulul Azmi, Nabi duduk ranking nombor 1 kerana ujian yang paling teruk yang Nabi kena adalah Nabi SAW. Jadi kita jangan kata syoklah Nabi, syoklah Nabi. Tapi ada masa juga Nabi SAW kena ujian teruk. Kita kadang-kadang motor pancak tengah jalan pun maki 18 kilo. Motor kita bawa, bukan orang lain buat. Motor tak ada angin tepi jalan, nak tunggu pomen main buat tu, marah macam-macam tu. Baru ujian tu kita tak tahan dah. Macam mana kita nak kata aku nak capai darjat Nabi ni? Maka jangan. Kita umat, Allah tahu, Allah bagi kita sekadar kemampuan kita. Jadi bila Nabi SAW tidur, kerana kita baca dalam tempat yang lain Nabi SAW sebut, kata apa? Aku ni apa nampak je mata aku tidur, tapi hati aku tak pernah tidur. Dalam bab awal kita dengar bila Nabi SAW tidur, kami masih mendengar lagi bagaimana macam ayak yang menggelegak dalam cerek tu, ayak tu, boiling water tu, aku dengar macam duk menggelegak pada Nabi tu. Macam aku, maknanya benda tu duk jalan, dia bukan tidur tu macam off record macam kita. Kita kalau tidur game over. Ular main pun tak sedap, Scorpion main pun tak sedap, isteri telefon kat somai buka gate pun tak sedap. Tidur kita tidur lain. Tapi Nabi ni nama yang tidur, tapi hati dan perasaan tu sentiasa teringat kepada umat dia. Maka sebab itulah tidur Nabi SAW tak batal wudu, kerana Nabi nama dia tidur. Macam Nabi meninggal, nama dia meninggal, tapi dia bukan meninggal, dia masih hidup di alam lain. Kerana itulah isteri-isteri Nabi kita tak panggil dia sebagai balu. Isteri-isteri Nabi tak boleh dikahwini oleh sesiapa, kerana seolah-olah konsepnya suaminya masih hidup lagi. Siapa? Nabi SAW. Cuma tak hidup di sini, hidup di alam yang lain. Banyaklah hujah-hujah yang saya pernah cerita dekat tuan-tuan sebelum ni berkaitan dengan bagaimana Nabi SAW keadaan dia lebih hebat daripada para anbiya, lebih hebat daripada para syuhada. Kerana orang yang mati syahid juga yang Allah Ta'ala sebut bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan sentiasa diberi makan oleh Allah. Kalaulah syuhada yang duduk peringkat yang ketiga, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, syuhada ni duduk nombor 3. Dia duduk nombor 3, tapi dia dapat kelebihan hidup yang Allah beri pada dia. Takkan Nabi yang duduk di level paling tinggi dan dia Nabi, takkan Allah nak matikan dia? Itu banyak hujah-hujah para alim ulama. Maka hadis ini khususiat untuk Nabi SAW, sebahagian mukjizat baginda tak batal wudu. Adapun kita dalam kategori ambillah wudu. Yang bangkit-bangkit tidur tu tak kebir buat sembahyang tu. Kemarin kami mengaji hadis
Ustaz kata wuduk tak batal. Punya banyak saya ajar, tu yang dia faham. Dulu sebelum Covid dulu, ada satu budak umur dah awal 20-an, 25 tu lah. Bagus macam tuan-tuan dia ikut kuliah. Tak ceruk, saya pergi mana dia pergi. Lepas tu lama saya tak dengar cerita dia. Satu hari orang viral dekat Paya Terubung, kat Paya Terubung, duduk Paya Terubung, ada seorang jadi macam bukan gila, isik, jadi macam naik share, tak tahu apa tu. Dia ambil pedang apa duk bersilat luar rumah. Jadi jam jalan, orang dekat ramah viral semualah. Dia kata, akulah Al-Mahdi yang diutus Tuhan yang Esa apa, dia duk merepek kata orang. Lepas tu dia telefonlah polis. Polis geng-geng Paya Terubung ni pergi angkut lah dia. Duduk di balai, duduk terperuk di situ lah. Tak lagi pegawai I.O. lah apa saja ni semua main interview dia. Tanya, hang ni apa? Al-Mahdi lah apa, bawa pedang nak bunuh orang ni. Apa hang ajaran sesat lah? Siapa ajak hang buat nopek ni semua nak bunuh-bunuh orang lah? Tentu dia kata apa? Ustaz Syafi aja. Dia pergi petik nama aku pula. Punya banyak yang saya dah cerita kat dia. Mujur lah polis tu duduk di quarters polis Lone Pine tu. Saya duduk pergi mengajar kat situ. Dia kata, hang dengan reka ustaz tu kami kenal, kami duduk pergi mengaji kat dia. Mujur dia kenal. Kalau dia tak kenal, aku duduk dalam pula. Tu lah, banyak-banyak awal ajak, tu yang dia faham. Baik, hadis berikutnya. Anna Rasul, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wiya. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas bin Malik, apabila Nabi SAW hendak tidur, beliau berdoa, seluruh pujian kepada Allah yang memberi makan pada kami, yang beri minum pada kami, yang beri cukup pada kami, dan beri tempat berteduh kepada kami. Betapa ramai orang yang tidak mempunyai kecukupan dan tempat berteduh. Tuan-tuan, ini doa tidur yang ketiga lah kita mengaji dalam bab ni. Doa ni dia nak main macam doa bangun tidur, tapi dia adjust sikit, lain sikit. Apa dia? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Segala puji bagi Allah yang telah beri makan pada kami, yang telah beri minum pada kami, yang telah cukupkan kami, dan telah memberi perlindungan pada kami. Kata ulama, 4 benda ni kalau tak ada, kita tak boleh tidur. Keempat-empat yang Nabi habaq ni adalah keperluan asas dalam kehidupan. Maknanya Allah bagi makan dekat kita. Kalau orang tu dia terlalu lapar, dia tak boleh tidur juga. Yang kedua, terlalu dahaga. Kalau terlalu dahaga, tak boleh tidur juga. Tuan-tuan pernah tak start motor malam-malam cari burger lapar ni? Cari kedai mana? Kedai pula pakai tak buka pula. Yang ada pun geng-geng hak jenis buka lambat-lambat 7-Eleven ke apa tu. Cari benar nak makan, lapar sangat. Sebab lapar tu dia tak boleh tidur. Berapa ramai orang Islam di luar sana atau masyarakat di dunia yang tak ada keperluan asas ni. Makan tak ada, minum tak ada, kecukupan dalam kehidupan dia tak ada. Dan menyebabkan satu lagi nama dia adalah apa? Tempat tinggal yang betul tak ada. Tu kawan-kawan kita, saudara kita yang di Syria, yang di Turki, hak rumah runtuh baru ni, duduk di rata-rata, tak tahu tempat mana nak duduk. Dia tak boleh lena tidur macam kita. Dia tidur saat terjaga, tidur saat terjaga. Tidur di celah-celah batu, runtuhan, bawah bangunan. Semua tu kalau tak ada, dia menyebabkan seseorang tu Allah tarik banyak benda, maka dia nak tidur ni dia kena tenang hati, dia boleh tidur. Orang-orang yang dia ada masalah suami, masalah isteri, suami tumbuk isteri, isteri terjang suami,
hak penjagaan anak tak dapat, tiap hari malam duk fikir tidur yang tu, duk fikir yang tu, fikir anak, fikir isteri, fikir keluarga, mak sakit, bapak sakit, banyak benda-benda yang menyebabkan orang tidur tak betul. Pergi tengok DGH, pergi tengok, jangan tengok DGH lah, pergi tengok hospital mahal-mahal, Luh Buan Lai, Lamoi, hak jenis hak nak tidur tu dia akan bekal pula kursi RM20 kena bayar. Selesa kita duduk seorang dalam tu, tapi hang tak selesa tidur bila berteman kat orang yang sakit, isteri kita sakit, suami kita sakit. Semua benda tu menyebabkan tidur tu boleh jadi terganggu. Jadi Nabi SAW ajar pada kita, kalau seseorang tu dia boleh tidur, atasi semua benda tu, dia boleh tidur, Allah bagi makan pada dia. Dia tak ada lah makan sedap, tapi ada benda yang boleh kenyangkan dia untuk dia tidurkan dia. Ada benda yang boleh menyebabkan dia hilang dahaga. Ada benda yang menyebabkan Allah bagi sedikit ketenangan dalam hati dia, dia boleh tidur. Sebab tidur ni dia bukan merujuk kepada aircon, dia bukan merujuk pada katil, dia bukan merujuk pada rumah yang mahal. Ada orang dia boleh tidur dalam apa hal keadaan pun, jadi hati dia tenang. Bukti, tuan-tuan tengok orang-orang yang miskin, yang duduk gerendangan depan komputer, dia tidur pakai apa? Tilam Dreamland, tilam kotak land. Kotak dia ambil kotak siapa pada dia balas kau tu, dia lipat dua, dia lenong tu. Kadang-kadang tak dan nak sembang, tak tahu bunyi lenong letih ni. Letih apa tak tahu, dia kerja. Tapi Allah bagi tenang kat dia, sebab dia tak ada fikir apa, dia tak ada benda apa dia nak fikir, serabut, nak bayar hutang ni apa, OPR bank naik ke, GST naik tak naik ke, semua tu tak ada kepala otak lah. Dia kira lino, so bagi tengok lah. Silap dia bilang buka-buka mata ada burger, ada roti, macam benda. Allah hantar baik dia. Dia tenang, Allah bagi. Ramai orang yang kaya duduk di rumah besar, bilik tidur dia silap dia bilang besar, masjid kita. Tapi dia nak tidur, dia kena makan 25 biji pil, dia kena makan. Pil yang tu, pil yang ni, urat jadi tegang belakang ni, tak boleh tidur. Kepala sakit, tak boleh tidur. Yang tu darah pekat, darah macam-macam penyakit dah. Nak makan ubat 15 minit. Ubat pun lebih kurang sama. Pilih-pilih 5 bulan kotak, 5 bulan kotak. Makan tu. Habis rumah makan ubat dah. Ketenangan tu adalah sangat penting Allah bagi dalam kehidupan. Bila orang boleh tidur, itu bagus ya. Kecuali tidur dalam kuliah. Tidur dalam kuliah tu tak baik. Termasuk juga tidur kata masa khutbah Jumaat. Dia kata, Ustaz, kami tidur masa khutbah Jumaat. Tak, itu tak baik. Tertidur tak apa. Sengaja set jam, cari tiang, cari kipas betul-betul tak mana kena kat dia, memang betul tidur, pakai dua buat vibrate, poket bangun. Tu nama dia tak bagus. Dia memang tidur untuk lenor lah. Maka Nabi ajar pada kita doa. Doa ni pun bagus juga. Kalau tuan-tuan boleh amalkan doa ni sangat baik. Jadi 3 zikir yang kita belajar daripada bab tidur Nabi SAW ni memberi satu makna kepada kita bahawa Nabi SAW sangat menggalakkan menyebut nama Allah ketika dekat-dekat kita nak tidur. Banyak sebut nama Allah ketika dekat-dekat nak tidur. Janganlah kita tidur dengan dengar Walkman, dengar lagu. Janganlah mengakhiri tidur kita dengan video-video yang kita layan dekat IG, dekat TikTok, dekat Facebook, dekat media sosial. Sambil tengok video ke, tengok apa-apa, terlena gitu ya. Tak ada nak zikir nama Allah, tak ada nak sebut nama Allah. Perbuatan tu kurang baiklah. Di dalam syarak Nabi ajak pada kita memperbanyakkan zikrullah. Kata Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bil laili ittaja'a ala shaqqihi al-ayman wa idza arrasa qabila as-subhi nasaba dira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Adalah Nabi SAW ketika hendak beristirahat pada waktu malam, beliau akan berbaring mengiring ke sebelah kanan. Apabila Nabi SAW hendak beristirahat,
sebelum masuk waktu subuh, beliau akan menegakkan lengan dan meletakkan kepalanya di telapak tangan beliau. Bila biasa Nabi SAW qiyamulai di waktu malam ni, biasa Nabi ni malam dia akan bangun qiyam. Bila Nabi bangun untuk qiyam sebelum subuh, katalah sekarang ni subuh 6.30, awal sikit Nabi akan lena sat. Dalam 6.10 kita kata, atau 6.15 tu Nabi akan lena. Macam mana kita baca, Nabi letak tangan dekat pipi ni, Nabi tidur sat macam tu. Pipi kanan, tangan kanan, rusuk kanan, Nabi tidur sat. Supaya merah mata atau letih daripada tadi tu dia kurangkan sikit. Supaya selepas daripada subuh nanti tu tak mau orang pakat perasan, oh hang bangun qiyam ke, oh hang bangun qiyamulai ke, awak mata hang merah, nak sembunyi daripada manusia, kita dah ibadat, rehat sat. Bila dekat, kata Nabi dah tidur dalam satu tempoh tu sebelum subuh tu, kemudian dekat-dekat nak azan subuh, Nabi akan istirahat. Istirahat ni macam mana cara tidur dia? Nasaba zira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kafihi. Nasaba melintang. Zira'ahu ni zira', lengan Nabi SAW letak straight macam tu. Wa wada'a ra'sahu ala kafihi. Nabi SAW kepala tu terangkat tinggi sikit lah. Tadi tu ke bawah, yang ni kepala terangkat, maksudnya ni badan, yang ni duduk macam tu. Yang ni kira macam duduk relax sementara nak azan. Kita kalau macam ni sementara nak azan 8.20 jawab dia, subuh. Subuh nama dia wabillahi taufiq wal hidayah. Bukan habis ceramah, subuh tu habis lingkup betul ya. Nabi ajar kita sebenarnya tidur macam tu. Ini tuan-tuan, ini kita mengaji hadis, tapi bila kita nak buat benda tu dalam masyarakat, dia jadi macam pelik sikit. Nanti tuan-tuan buat qiyamulai 6.30 azan, 6.20 pakat-pakat ramai-ramai duduk dalam masjid ni, duduk macam tu, baring gitu, tangkat tu. Orang akan tengok pelik. Orang akan kata, apa tidur masjid ni, bangun. Dia akan kata, ini antara sunnah yang Nabi selalu buat, tapi ia sangat janggal dalam masyarakat kita. Padahal boleh tak buat? Boleh, tak ada masalah. Nabi rehat dulu, angkat tidur kepala. Kalau tuan-tuan tengok orang buat macam tu, janganlah marah dia. Bermakna, boleh tak baring dalam masjid? Boleh. Tengok keadaan. Macam kita semua memang nak main sembahyang subuh, baring sat 5 minit 10 minit sebelum azan, satgi kita nak bangkit sembahyang, itu boleh, tak ada masalah. Tu yang masjid surau depa bu dilarang baring dan lena dalam surau dan masjid. Betul ke ustaz tak boleh lena dan baring? Itu untuk siapa? Itu untuk orang yang ambil kesempatan. Tiap-tiap hari 10 pagi masuk dalam masjid, tidur sampai pukul 12, bangkit dia keluar. Dijadikan masjid itu sebagai tempat persinggahan. Itu nama dia kesempatan yang pihak masjid tulis simpan dekat sini. Kalau masjid belah-belah Tanjung tu semua, lagilah macam-macam tuan-tuan. Masuk dalam tanah, geng-geng ganja pukul 12 isap dadah dalam tanah, terajang pintu tanah, bagi pecah tanah semua. Jadi pihak masjid susah hati tulis kat situ. Tengok orang, kalau satu family main dengan isteri dia, main dengan anak dia, main jumpa, kami nak singgah nak sembahyang, kita tahulah mereka ni semua musafir nak singgah sembahyang. Okey, kita bagi dia masuk. Tapi dia tu rumah pun kita pun nampak macam curiga. Brother, sini boleh tidur ke brother? Begitu orang kita tengok dia ni pelik lah ni. Atas sini boleh tidur orang. Tapi abang ambil tu, abang sembahyang, abang gerak tempat lain lah. Kita takut apa? Jadi curi dan sebagainya, apa-apa lah. Bukan curiga. Tuan-tuan tengok orang, tengok dia main food panda pukul 12.30 dia nak masuk sembahyang, tak apalah, mungkin dia hantar barang mana, iaitu delivery barangnya ninja pukul 12 nak singgah sembahyang dengan beng-beng. Boleh, tak apa, kita tahu dia memang kerja, mungkin dia hantar barang apa semua, tak ada nak sembahyang, dia singgah nak main tandas dan sebagainya. Tengok orang. Jadi pihak masjid letak tu bukan dia tak bagi tidur, tak mau orang ambil kesempatan. Boleh nak tidur dalam masjid, jaga adab-adabnya, jangan sampai ayat liuk meleleh.
Macam jemaah dakwah ni bila mereka main tuan-tuan, mereka tidur macam mana? Tidur ada lapik dia. Dia tak tidur saja apa tu, dia letak lapik dia. Lepas tu mereka tidur semua satu grouping. Kita dia ajak dalam jemaah, jangan seorang tidur sini, seorang tidur sana, terbetul buka kipas dekat ada. Kalau ada 10 orang tidur satu kawasan, buka 2 kipas, 10 orang kena jimat. Jangan seorang tidur satu kipas, seorang tidur satu kipas. Amir yang jaga jemaah, ketua tu, dia akan beritahu, okey, kita tidur sini, jangan tidur tempat perempuan. Kadang kita terlambat bangun jemaah perempuan mai awal, itu semua jadi fitnah. Kita kadang-kadang tidur lutut nampak paha, nampak semua. Jadi laki tidur kawasan ni, satu kawasan. Macam masjid kita luar, tidur bahagian luar. Jadi dalam kita tak kacau. Adalah adab-adab bila kita tidur dalam masjid tu, ada adab dia. Boleh suka hati kita tidur. Macam anak-anak kita buat qiyamul lail, kita ajak dia macam mana tidur. Itu cara untuk kita berbaring di dalam masjid. Baik. Tidur dengan menungkat di atas lengan ketika hampir subuh supaya tidur itu tidak terlalu nyenyak. Orang yang tidur cara demikian akan mudah sedap dan jaga daripada mengelak tenggelam dalam tidur hingga terlepas subuh atau terlepas fadilat solat pada awal waktu subuh. Itu cara Nabi tidur tu, tak mau terlalu selesa dan tak mau tidur lena terlalu lama sangat. Macam tu. Baik. Nanti kita masuk dalam cara Nabi SAW ibadah. Ada 2 benda saya cakap dengan tuan-tuan ni. Satu, isu berkaitan dengan gambar mentega terbang. Ada satu filem, tapi filem tu bukan masuk panggung wayang. Filem tu dia masuk dalam platform online. Jadi yang kena beli platform online tu, dia macam Netflix lah, tapi dia ada satu saluran. Orang buat gambar, orang letak dalam tu, tuan-tuan nak tengok kena beli saluran tu, gambar lah. Adalah macam-macam gambar kan tu. Cuma bila dia masuk dalam internet ni, dia agak kebal daripada penapisan filem. Penapisan filem ni dia masuk dalam panggung wayang. Kalau gambar-gambar di luar negara yang terlalu ganas, ada unsur-unsur menghina Islam dan sebagainya, banyak gambar-gambar tu tidak dibenarkan oleh kerajaan kita sejak pada dulu lagi. Itu memang bagus, kerana secara rasminya kita tak benarkan keganasan atau benda-benda yang boleh menimbulkan huru-hara dalam masyarakat lah. Terutama berkaitan dengan 3R tu lah, royal, race. Satu lagi adalah berkaitan dengan 3R, agama, bangsa dan raja tu lah. Di 3 benda tu kita hati-hati. Cuma baru ni ada satu gambar, yang gambar tu saya tak pasti, gambar tu ada menceritakan berkaitan dengan seorang budak perempuan yang umur dia 16 tahun, beranak dalam keluarga Islam. Bapa mak menunaikan sembahyang 5 waktu, cuma dia agak ragu-ragu tentang akidah dan kefahaman Islam tu, dan dia cuba untuk kaji beberapa agama tentang wujudnya akhirat, wujudnya kehidupan semula, maksudnya kelahiran semula. Dia cuba cari melalui agama kawan dia yang India, dia cuba cari kawan dia yang Nasrani, Kristian, cuba cari agama daripada beberapa rakan-rakan untuk buat sedikit kajian. Dan dalam kajian-kajian yang dia duk buat tu, banyaklah scene-scene yang ditunjukkan. Kata budak perempuan ni macam mesra bila pegang anjing, budak perempuan ni nak try makan khinzir, makan babi. Kawan dia India tu, kau Kristian ke, duk makan makanan burger ke apa ke yang ada pork, yang ada babi dalam tu. Dia kata, mai aku nak try daging babi ni. Dia tu kata tak boleh, haram. Dia tahan makan daging boleh tak? Aku tak boleh makan pula. Dia nak try. Jadi budak India lelaki ni macam berkeras, kata tak boleh, agama tak boleh makan. Dia nak try.
Dan dia cuba bentangkan benda tu pada mak pak dia, dan mak pak dia pun bagi satu ruang pemilihan yang besar pada dia. Mak bapak dia kata, kalaulah ada dalam kajian dan pemerhatian hang agama yang lebih baik daripada agama yang sedang kita anuti, agama Islam ni, aku sebagai bapa bagi ruang yang besar pada hang untuk hang memilih agama mana yang hang rasa betul. Jadi banyaklah benda-benda tu, dan mendapat kecaman. Dan saya rasa 1-2 hari lagi mungkin pihak berkuasa agama JAKIM dah mula mak dah agama ni. Cuma pelakon-pelakon dan sebagainya, yang kita agak ralat tu adalah semua pelakon dia adalah beragama Islam yang cakap tu. Basic lah tuan-tuan, yang Allah sebut dalam Quran, inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama yang Allah redha di sisi Allah adalah hanya agama Islam. Agama akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah faham, agama yang benar ni hanyalah agama Islam sahaja. Dan kita yang mengaku la ilaha illallah ni, kita kena faham, kita tak boleh cari titik sama di antara semua fahaman agama sama macam agama-agama Islam. Kita kata tak apalah, agama mana pun, semua agama suruh buat baik juga, mana ada agama suruh buat benda jahat. Tak apalah, hang agama mana pun, bila hang nanti mati, hang masuk juga dalam syurga. Tuan-tuan, ni nama dia fahaman sesat. Itu basic. Tuan-tuan tanya budak-budak taski, budak-budak tabika, budak-budak tadika, dia tahu akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, dia boleh masuk dalam syurga. Orang tu baik macam mana pun, tanpa kalimah akidah la ilaha illallah, ini apa yang agama kita faham adalah terkeluar daripada konsep agama Islam. Dan orang yang tak mengucap 2 kalimah syahadah, agama yang tidak diredai di sisi Allah. Allah sebut dalam Quran, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari agama selain daripada Islam, selain daripada akidah la ilaha illallah, selain daripada meyakini Muhammad itu Rasul Allah, selain daripada kata semayang 5 waktu, selain yang kata zakat, puasa, haji, 5 rukun Islam, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada hari akhirat, percaya kepada qada dan qadar, 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Siapa tak percaya benda ni, maka falai yuqbala minhu, Allah tidak akan terima daripada dia. Hang tak payah buat kajian. Biasanya orang buat kajian, dia berada di dalam agama bukan Islam. Dia cuba buat kajian, akhirnya dia akan temui Islam sebagai agama yang mempunyai sandaran peraturan yang sangat hebat, kemat, cantik dan kuat. Dia akan pegang Islam. Tapi apa yang digambarkan dalam gambar ni, dia Islam, tapi dia cuba cari agama-agama yang lain sampai dia rasa Islam ni agama yang tak kuat. Tuan-tuan, saya nak bak kat tuan-tuan, Islam ni boleh terkeluar dalam 3 benda: perkataan, perbuatan atau i'tiqad. Perkataan, contoh, ada unsur-unsur menghina Islam. Contoh, Islam ni agama apa? Menyusahkan orang, ya. 5 waktu semayang, saat kena puasa, saat kena bayar zakat. Tak ada kerja lah hampa ni jadi Islam. Cakap macam tu, ada unsur istihza atau menghina Islam, dia terkeluar daripada Islam. Kalau dia cakap depan kita, on the spot, dia jatuh mati, haram tanam dalam kubur Islam. Habis nak buat apa? Ambil, bubuh tepi jalan. Nak anjing makan ke apa-apa, up to you. Sebab kita tak dibenarkan untuk urus jenazah. 4 benda tu tak boleh buat, kerana itu pengurusan untuk Islam kepada mayat Islam sahaja. Orang bukan Islam ada bahagian-bahagian pengurusan yang lain. Ini kami tak tahu agama apa. Siapa nak boleh ambil, siapa pun tak akan ambil, ya?
Sebab orang tu terkeluar daripada agama Islam secara terang, on the spot, depan mata kita dia cakap, dia hina Islam, dia hina semayang, dia hina syariat, dia memperendahkan Nabi-Nabi, dia pijak Quran, dia kencing atas hadis Imam Bukhari dan Muslim, dia koyak-koyak Quran buat nasi lemak lipat dengan niat menghina. Apa sahaja nama perbuatan, percakapan menghina Islam, menghina Nabi, terkeluar daripada Islam. Yang kedua, boleh terkeluar daripada Islam ni dengan perbuatan menyembah tokong, mempercayai ada Tuhan yang lebih hebat, ada Tuhan pada pahaman dia sama power dengan Allah. Ada Tuhan pada pahaman dia yang Tuhan tu boleh buat mudarat, manfaat, miskin, kaya, hitam, putih, hidup, mati, sama power dengan Allah. Dia percaya sesuatu benda tu, maka boleh dia terkeluar pada Islam. Menghina atau menunjukkan hormat pada mana-mana konsep berhala dan sebagainya, atau menyembah berhala, atau buat sesuatu macam sahabat tadi, pijak Quran, pakak hadis dengan niat menghina, boleh terkeluar daripada Islam. Ada satu lagi perkataan benda yang boleh keluar daripada Islam, nama dia i'tiqad. I'tiqad ni makna dia apa? Ingatan di dalam hati dan kepercayaan. Dia kata macam ni, aku ingat 2026 aku nak jadi Kristian lah, tak best lah Islam ni, susah lah, semayang Jumaat lah, apa nak kena main. Aku alat tengok member aku sempoi tapi rata-rata makan ikut dan tu je, tak ada halal haram serabut pada otak aku. Aku ingat jadi Kristian lah sempoi. 2026 apa? Now, here and now, sekarang dan di sini hang jadi kapiak lah. Mati on the spot je, kena beli mozaik tanam kat belakang tu. Belakang tu ada kan? Nak tanam sini boleh, atau nak tanam kat payah terhubung ada satu, nak besar sikit dekat BM, kat kampung Belek tu ada, besar lagi. Jerat tak boleh tanam kat kubur Hashim Yahya, tak boleh. Kubur Sungai Ara tak boleh. Sungai Nibung tak boleh ke, kerana terkeluar daripada Islam. Jangan ada sesuatu benda yang boleh menyebabkan kita ragu-ragu dengan Islam. Sebab tu tiap-tiap hari sebelum tidur, saya habaq dah dekat tuan-tuan kena baca surah Al-Kafirun sebelum tidur. Fa innahu bara'atun minasyirk, kerana dia akan selamatkan orang daripada syirik dengan Allah Ta'ala. Jangan tinggal baca Al-Kahfi, kerana 7 orang pemuda tidak mahu sembah raja yang ada pada zaman tu. Mereka bangun kerana mereka bangkit melawan raja, kerana raja tu suruh sembah mereka. Raja tu kata, budak-budak tu kata apa? Kami hanya sembah Allah. Wa rabatna ala qulubihim in qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kami kuatkan hati mereka. Mereka bangun dan mereka kata, Tuhan kami Allah, kami tak akan sembah selain daripada Allah. Bacaan Al-Kahfi di akhir zaman boleh menyelamatkan kita daripada terpengaruh dengan ajaran sampah yang mengatakan ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Sahabat korban nyawa untuk Islam, sahabat korban darah untuk Islam. Mai akhir zaman dia boleh korban ke akidah, hanya bayaran picisan yang diterima untuk satu lakonan yang tak kaya mana pun. Bukan dia pengarah, bukan dia produksi yang buat keluar gambar, dia hanya pelakon yang biasa. Dan ada niat yang dia cakap macam tu boleh menyebabkan dia keluar pada Islam, maka pelakon dan semua yang terlibat wajib mengucap balik 2 kalimah syahadah supaya tak terkeluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita minta supaya isu-isu akidah ni hati-hati, dan saya haraplah pihak-pihak berkuasa akan ambil tindakan untuk blok dan sebagainya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, filem ni dah terima 2 anugerah, bukan dalam Malaysia, luar negara. Saya takut pembawaan dia liberal ni
akan dimula beri perhatian oleh negara-negara luar dan mengiktiraf gambar ni, terutama musuh-musuh agama Allah. Mereka nampak ada orang yang boleh ke depan, boleh buat cerita ni. Dan saya harap tuan-tuan, memalukan negara Islam ni dalam dunia. Kalau dia tersebar sampai ke dunia tu, sangat memalukan. Negara kita dikenali di negara luar tu sebagai negara yang baik, amalkan Islam dan sebagainya. Gambar-gambar ni dia bukan mengharumkan negara, dia mencemarkan maruah Islam dan imej negara sendiri di dalam dunia ni. Jadi moga Allah pelihara kita, insya-Allah. Nanti kita jumpa. Nanti tu tuan-tuan tahu bila? Lepas raya. Jadi bulan depan Ramadan kita tak jumpa dah, insya-Allah. Kita jumpa selepas daripada Ramadan. Jadi saya ucapkan selamat berpuasa pada tuan-tuan. Yang belum ganti puasa, bolehlah ganti balik puasa. Tuan-tuan, selepas sembahyang Isyak nanti ada jemaah kita berhajat, ada warisnya dalam keadaan yang tak sihat, ada dekat hospital. Jadi saya minta tuan-tuan, kalau yang kesempatan, imam kita akan handle untuk baca Yasin lah malam ni. Kita sama-sama doa, moga Allah sembuhkan dan mudahkan urusan waris. Nanti nama akan dibaca sebelum Yasin nanti, insya-Allah. Itu saja yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu watak kelemahan saya sendiri. Terima kasih kepada juga yang menonton online kita pada malam ni. Moga ada kebaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.